Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi live hari ini adalah pendek ya. Dan ia adalah kesinambungan daripada satu sesi bersama yang telah saya adakan semalam. Dan sebelum itu ya, ingin saya nasihatkan kepada anda bahawa semalam saya telah mengadakan satu sesi live khas bersama tetamu jemputan saya, iaitu Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah, dan kita telah membincangkan ya pembubaran parlimen dan antara PRU 15 dan darurat politik. Jadi pastikan anda menontonnya. Sebentar lagi saya akan letak link kepada live berkenaan di ruang tajuk, ataupun anda boleh scroll ke bawah dan merujuknya ya, atau ke YouTube Regi Jasiri Taudin dan merujuk kepada live itu. Dan satu lagi perkara, bahawa jika anda masih belum menonton penjelasan saya ya berhubung dengan isu-isu berbangkit ya berhubung dengan bubar parlimen, jadi saya sarankan anda berbuat demikian menerusi YouTube Regi Jasiri Taudin ya. Rajinkan diri ya, tajuk dia bubar parlimen, mesej jelas Perdana Menteri UMNO perlu hormati kuasa PM. Jadi hari ini jap ya, kucing ni come here. Ini lagi seekor ya. Ini lagi seekor kucing saya. Ini yang kedua ya. Okey, dia ni sakit. Okey, jadi hari ini saya ingin membincangkan ya, saya ingin membincangkan satu perkara yang amat penting, susulan daripada perbincangan kami semalam dalam live semalam dengan Hanif Katri. Jadi pastikan anda menontonnya ya. Jadi dalam perbincangan semalam ya, ada satu perkara yang cukup penting yang telah didedahkan, iaitu pertama ya, andai kata yang Perdana Menteri ataupun andai kata Ismail Sabri selaku Perdana Menteri menghadap yang di-Pertuan Agong semalam kan, dan andai kata ada dibincangkan isu pembubaran parlimen, dan sekiranya yang di-Pertuan Agong menggunakan kuasa budi bicara tuanku di bawah perkara 40(2)(B Perlembagaan Persekutuan, maka menurut konvensyen Ismail Sabri selaku Perdana Menteri harus letak jawatan. Okey. So semalam juga saya ada menjelaskan perkara yang telah saya jelaskan sebelum ini. Anda boleh rujuk di YouTube Regi Jasiri Taudin, tajuk dia bubar parlimen ya. Kemudian saya ada menjelaskan bahawa ada banyak laporan media, tajuk dia dan kandungan dia silap apabila mengatakan tarikh pembubaran parlimen atau pembubaran parlimen tidak dibincangkan. Sebenarnya kita perlu berpandu kepada kenyataan rasmi sama ada Istana Negara atau Perdana Menteri. Setakat ini tidak ada kenyataan rasmi Perdana Menteri berhubung sama ada dia bertemu dengan Agong untuk membincangkan pembubaran parlimen atau tidak. Yang ada laporan Malaysia Kini yang mendakwa ada terima maklumat daripada orang dalam istana dan juga daripada sumber dari PMO yang tidak dinamakan yang berkata tarikh tidak dibincangkan. Okey, so sebenarnya itu sumber tak rasmi. Hanya satu kenyataan rasmi yang telah keluar setakat ini, iaitu daripada Facebook Istana Negara yang menyatakan Perdana Menteri bertemu dengan yang di-Pertuan Agong bagi membincangkan mesyuarat pra-kabinet, dan itu adalah perkara rutin. Maka itu adalah kenyataan rasmi. Itu tidak bermakna Perdana Menteri ada bincang ke tak ada bincang ke isu pembubaran. Itu kita tidak tahu, kita tidak diberitahu. Maka segala laporan yang mendakwa oleh kerana istana berkata ya Perdana Menteri membincangkan mesyuarat pra-kabinet, maka isu pembubaran tidak dibincangkan, itu adalah tafsiran yang tidak tepat ya, kerana istana tidak menyentuh isu pembubaran, tidak menyatakan ianya dibincangkan atau tidak dibincangkan.
Jadi semalam dalam sesi bersama Tuan Hanif, berdasarkan rentetan-rentetan ya, peristiwa yang berlaku, anda boleh rujuk ya. Anda boleh rujuk. Ada pula kata suara tak ada. Ya. Ini sama ada nak kacau ataupun anda ada masalah dengan audio anda ya. Jadi berdasarkan rentetan-rentetan peristiwa yang berlaku ya, secara analisa anda boleh rujuk live semalam dengan Hanif Katri, maka ada keyakinan, timbul keyakinan dalam diri saya dan juga diri Tuan Hanif bahawa berkemungkinan besar isu pembubaran ada dibincangkan. Okey. Dan saya nak tegaskan di sini, secara konvensyen menurut Hanif Katri, sekiranya pembubaran ini ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong, maka secara konvensyen Ismail Sabri harus letak jawatan. Nah, di sini saya hendak beritahu kepada kluster mahkamah Zahid dan UMNO dan sebagainya yang menekan Ismail Sabri secara tidak berperlembagaan. Tak perlu teruja jika Ismail Sabri perlu letak jawatan. Malah, jika Ismail Sabri perlu letak jawatan, pembubaran parlimen tidak dimestikan. Ini sudah terbukti apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad terpaksa meletak jawatan menurut peruntukan perlembagaan apabila beliau hilang majoriti setelah bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, dan terbukti apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin terpaksa letak jawatan apabila hilang majoriti. Dalam kedua-dua kes ini, kita lihat tidak ada pembubaran parlimen kerana penggal penuh parlimen tidak tamat. Sebaliknya, Yang di-Pertuan Agong telah melalui satu proses untuk melantik Perdana Menteri baru. Jadi jika Ismail Sabri letak jawatan, pertama, parlimen tidak semestinya perlu dibubarkan. Tidak ada peruntukan perlembagaan yang menyatakan demikian. Tapi yang lebih penting, UMNO Zahid perlu sedar bahawa apabila Perdana Menteri meletakkan jawatan dan selagi parlimen tidak dibubarkan, kuasa Yang di-Pertuan Agong tu sudah sampai tahap mutlak, kerana dialah yang seorang yang berkuasa, dialah yang paling berkuasa. Maka kalau kami berhujah bahawa Yang di-Pertuan Agong tanpa nasihat Perdana Menteri mempunyai kuasa budi bicara untuk mengisytiharkan darurat, apatah lagi jika Perdana Menteri letak jawatan dan Yang di-Pertuan Agong tidak mempunyai kuasa mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. Ya. Jadi semalam juga kami telah berbincang bahawa sekarang jika kita lihat segala rentetan peristiwa bermula dari langkah Sheraton, kekucak-kaciran politik yang ditimbulkan oleh kluster mahkamah ni dan UMNO ni yang hanya 38 MP, politik negara mudarat, dan sudah pasti perkara-perkara yang utama dalam kepala Yang di-Pertuan Agong bukanlah nak buat pilihan raya, tetapi sebaliknya isu rakyat, keselamatan rakyat di musim tengkujuh, dan seterusnya kemudaratan politik yang dibawa oleh kluster mahkamah. Kami juga ada bincangkan, semestinya Yang di-Pertuan Agong akan berfikir, kali pertama saya terpaksa melalui proses-proses ini disebabkan kemudaratan ini yang disebabkan oleh pihak-pihak tertentu dari dalam UMNO, sehingga terpaksa memanggil ahli-ahli parlimen melantik Perdana Menteri baru apabila Tun Mahathir terpaksa meletakkan jawatan apabila hilang majoriti. Kemudian saya terpaksa mengulanginya lagi apabila melantik Ismail Sabri. Takkan saya perlu dipertanggungjawabkan terhadap kerakusan kuasa? Ini diberitahu oleh Hanif Katri. Takkan Agong nak pertanggungjawabkan bagi kerakusan kuasa pihak-pihak tertentu? Sekali lagi kena ulangi proses. Jadi ini semestinya dalam kepala Yang di-Pertuan Agong. Jadi sekarang perkara yang paling sesuai yang dilakukan adalah mengisytiharkan darurat politik. Ya, dan saya mendapat maklum UMNO sebenarnya terketar-ketar, dan saya percaya selepas pertemuan dengan Agong,
saya percaya Ismail Sabri bergegas berjumpa dengan top 5 dan seterusnya Zaid Hamidi mengadakan perbincangan-perbincangan tertentu malam yang sama, bukannya nak bincang manifesto, kerana UMNO sudah cemas susulan perjumpaan dengan Ismail Sabri. Jadi apa yang dibincangkan antara Ismail Sabri dengan Agong, saya ulang, kita tidak tahu. Tetapi UMNO, saya dipahamkan, terketa-keta. Jadi saya juga nak nasihatkan Ashraf Wajdi dan sebagainya yang mengungkit-ungkit, ya, 12 ahli kerajaan mengutus surat kepada Agong, itu adalah tanda Ismail Sabri mungkin telah hilang majoriti dan sebagainya. Jadi perkara ini jangan dibanggakan. Saya takkan sentuh bagi live ini adakah Ismail Sabri dikira hilang majoriti sebab surat yang diutuskan oleh 12 menteri. Saya akan ulasnya esok. Buat masa ni tak payah dibanggakan, sebab tak payah nak berpaut kepada isu 12 ahli kabinet itu saja. Andai kata yang di-Pertuan Agong menolak pembubaran parlimen sekalipun, Perdana Menteri menurut konvensyen perlu letak jawatan. Dan selepas letak jawatan, pembubaran bukan automatik. Tidak ada peruntukan perlembagaan memerlukan pembubaran, dan ini terbukti dalam kes Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin. Sebaliknya, kuasa Agong akan capai tahap yang betul-betul mutlak pada ketika itu, ya, dan berkemungkinan satu daripada perkara yang difikirkan, ya, oleh Yang di-Pertuan Agong berkemungkinan darurat politik, ya. So itu sahaja mesej saya kepada UMNO. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Oh ya, nak tengok lagi sekali, ya, ada yang tanya. Ini dia, ni nombor 2 ni, ya, ni gawang sikit. Okey, baik.